Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Nur, yang saya hormati panel OUN, rekan-rekan EDD Cawangan Tawau, saya Dalmansra bin Dahil, nomor metrik CJS 017111431, dan akan menekankan atas konsep saya pada petang ini yang bertajuk pengaruh gaya kepimpinan Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Baharu terhadap sistem pentadbiran pendidikan. Isi kandungan atas konsep saya pada petang ini ialah antaranya adalah pengenalan, definisi konsep kepimpinan, konsep sistem pendidikan, dapatan kajian lepas, isu-isu dan masalah dalam sistem pendidikan, gaya kepemimpinan dan teori, tentukan kepemimpinan kualiti, kepentingan kualiti, peranan dan tanggung jawab PPD, gaya kepemimpinan Ketua Pegawai Pendidikan Negara, dan kesimpulan. Seterusnya, Dr. Puan, saya akan menerangkan sedikit tentang pengenalan tajuk saya pada petang ini. Pendidikan di Indonesia sudah berada di tahap yang membanggakan dan meliputi semua aspek, terutama dalam bidang kepemimpinan. Menurut David M. Travis 2007, bahwa faktor kepemimpinanlah yang membezakan antara sebuah organisasi yang berjaya atau sebaliknya. Karena segala keputusan yang dibuat akan bergantung kepada visi dan misi yang ingin dicapai oleh pemimpin. Seterusnya, menurut Muhammad Yatim 2006 dan Bush 2008, kepimpinan adalah penentu kepada hala tuju organisasi dan berperanan sebagai pembimbing dan penggerak kepada stafnya dan bagi mencapai matlamat organisasi. Mel 2006, bagi melaksanakan tugas dengan efektif, pemimpin perlu mempunyai kemahiran dan kepribadian yang berkualiti dan berpengetahuan dalam bidangnya. Edi 2013 dalam kajiannya menunjukkan hanya pemimpin yang kompeten sahaja yang dapat mencapai hasil yang memuaskan melalui kepemimpinannya. Selain itu, kajian beliau mendapati kompetensi kepemimpinan boleh dibangunkan melalui latihan, pemberian ilmu pengetahuan dan pengalaman sepanjang perkhidmatannya di organisasinya. Seterusnya, menurut Robinson 2006 dan Robinson et al. 2008, organisasi yang mempunyai kepimpinan yang efektif mempunyai matlamat yang jelas. Manakala di sebaliknya, kepimpinan yang tidak efektif mempunyai matlamat yang kabur. McNair, Dorsey, dan Ebers 2001 mendapati pemimpin pendidikan perlu mempunyai kemahiran dan kompetensi bagi menghadapi cabaran memimpin dan mengurus institusi masa kini. Seterusnya kita melihat kepada definisi kepimpinan. Jika diteliti akan definisi kepimpinan ini, terlalu ramai penulis yang telah memberikan pendapat dan definisi yang berbeza-beza mengikut pendapat dan juga kepahaman mereka masing-masing. Kamus Dewan edisi keempat 2005 menyatakan bahwa kepimpinan didefinisikan sebagai keupayaan memimpin. Manakala menurut Ainon 2003, kepimpinan ialah sejenis tingkah laku yang bertujuan mempengaruhi individu-individu lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh individu yang memimpin. Seterusnya, Hollander 1978, kepimpinan adalah satu proses yang menanamkan pengaruh antara pemimpin dengan pengikut. Proses kepimpinan selalunya melibatkan pertalian pengaruh yang bersifat dua arah dan tujuan utama adalah untuk mencapai matlamat bersama. Menurut Garden 1955, kepimpinan secara amnya ialah proses interaksi antara individu dengan kumpulan ataupun antara individu dengan keseluruhan ahli yang menganggotai kumpulan. Hashim Al-Talib 1992 mentakribkan kepimpinan sebagai satu proses yang menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke suatu jalan yang telah ditentukan melalui dorongan yang tidak bermakna. Seterusnya pula Hosin 1997 menyatakan kepimpinan pengetua di sekolah merangkumi kepimpinan pengajaran dan kepimpinan pendidikan. Nos dan Richard 1991 dalam Muhammad Najib 2004 mentakribkan kepimpinan sebagai pengaruh seni atau proses mempengaruhi orang supaya mereka berjuang dengan rela hati dan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan. Aizat, Ainun, dan Zainal Arifin pula 2006 menyatakan bahwa kepimpinan merupakan proses membentuk wawasan, menimbulkan inspirasi ke arah komitmen yang lebih tinggi, dan mengarahkan usaha sumber manusia ke arah pencapaian matlamat organisasi.
Terusnya kita melihat kepada konsep sistem pendidikan di Malaysia. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan orang Melayu berlandaskan pelajaran agama Islam, iaitu kitab suci Al-Quran, di mana ianya diajar di surau-surau dan juga di madrasah sebagai pusat tempat menuntut ilmu. Seterusnya, menurut Wilkinson dalam Mokshen Sang 2000, murid di pondok mula belajar perkataan-perkataan Arab dan selepas sudah menguasainya, mereka akan terus mempelajari dengan cara menghafal huruf abjad Arab supaya menjadi sebagai panduan bagi mereka untuk membaca doa dan juga teks Arab. British hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan kedudukan sendiri sahaja. Oleh sebab itu, dasar pendidikan terutama sistem persekolahan tidak mendatangkan keberhasilan yang positif, terutama untuk perpaduan. Di zaman pemerintahan British, mereka juga telah mewujudkan sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil menurut Cheryl Marzuki dan juga Habib Matsum 1999. Dengan wujudnya sekolah vernakular, masyarakat Melayu Cina dan India mula renggang. Ini adalah kerana British tidak mahu suku dan bangsa yang besar di tanah Melayu ini bersatu. Oleh sebab itu, British tidak mainkan peranan dengan adil, terutama layanan yang setara kepada semua bangsa. Laporan BAN 1950 menjadikan penggerak perubahan kepada pendidikan orang Melayu dan membangkitkan kesadaran semangat nasionalisme selepas tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1946. Cheryl Marzuki dan Habib Matsum 1999. Mengikut laporan BAN 1950 lagi, kewujudan sekolah vernakular ini tidak menyumbang ke arah perpaduan kaum. Dan jawatan kuasa BAN setelah mengusulkan sekolah-sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil ini dibubarkan dan digantikan dengan satu jenis sekolah, yaitu sekolah jenis kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Hasil daripada desakan kaum Cina yang merasa bimbang akan kedudukan mereka tergugat, maka terhasillah laporan Venue 1951 dengan tujuan untuk mempertahankan kedudukan pendidikan masyarakat Cina. Impak daripada laporan BAS dan laporan Venue itu tadi, Ordinan Pelajaran 1952 telah ditubuhkan. Kesan daripada sistem pendidikan penjajahan British, wujudnya sekolah pondok dan madrasah, sekolah vernakular Melayu, vernakular Cina, vernakular Tamil dan juga sekolah Inggeris. Selepas merdeka, laporan Razak 1956 yang dikuatkuasakan sebagai Ordinan 1957 dan laporan Rahman Talib 1960 menjadi perintis ke arah pengukuhan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Laporan Razak 1956 boleh dijadikan batu loncatan ke atas dasar dan sistem pendidikan di Malaysia yang mempunyai perubahan yang positif, terutama membentuk dan memupuk perpaduan negara. Abu Bakar Nordin 1994. Seterusnya 1983 Kerajaan Malaysia telah mewujudkan rancangan kurikulum baru sekolah rendah, iaitu KBSR, dan pada tahun 1989 pula kerajaan melaksanakan rancangan kurikulum bersepadu sekolah menengah, iaitu KBSM, dengan tujuan menyapadukan kaum di Malaysia. Pada tahun 2007, bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006-2010 bertujuan untuk melonjakkan tahap pencemerlangan sekolah, terutama mengangkat imej sistem pendidikan negara di mata dunia. Kerajaan Malaysia juga telah mewujudkan sekolah wawasan, sekolah bestari dan kluster yang dibawa ke dalam sistem pendidikan di Malaysia pada 2006. Pewujudan sekolah kluster berdasarkan pendekatan kedua PIPP untuk mengembangkan sepenuhnya potensi sekolah dalam kluster kecemerlangan yang mekanismenya dinyatakan dalam Trust Strategik ke-6, iaitu melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Terusnya, atas dasar perubahan politik dan pemimpin peringkat atasan, maka dasar pendidikan sedia ada seperti PIPP telah dimusnahkan dan digantikan pula dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang telah digubal dan ditubuhkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Yassin
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan pada waktu itu. Perancangan PPPPM ini merangkumi 3 fasa pelaksanaan dan meliputi pendidikan dari sekolah, dari prasekolah hinggalah peringkat lepasan menengah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita melihat pula kepada dapatan kajian lepas dalam kertas konsep ini. Chen dan Edwin 2006 dan Bass and Bass 2008, kompetensi adalah ciri-ciri yang diperlukan bagi melakukan sesuatu. Mereka juga telah mendefinisikan kompetensi sebagai ciri-ciri asas individu bagi melaksanakan sesuatu kerja, seperti memerlukan kemahiran, pengetahuan, sikap, kepercayaan, motif dan sifat-sifat yang memulihkan penghasilan kerja cemerlang. Hollenbeck 2006, Bass and Bass 2008 dan Rotterwell 2010, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mempunyai kompetensi dan perlu dikenal pasti kerana ia adalah asas utama bagi pengurusan efektif. Bagi memastikan kecemerlangan organisasi adalah penting pemimpin kompetensi dilantik untuk memimpin sesebuah organisasi. Barnes pula 2003 menyatakan bahawa pemimpin transformasi adalah pemimpin yang kompeten kerana pemimpin transformasi dilihat sebagai suri teladan yang mempunyai kepribadian unggul, dihormati dan dikagumi oleh subordinatnya, di samping memberi tumpuan kepada kepentingan pemimpin berwawasan. Pemimpin sebagai perancang, pemimpin melakukan transformasi nilai-nilai dan memberi kuasa. Kepimpinan transformasi ini telah diperkenalkan sebagai suatu teori oleh James McGregor Barnes pada tahun 1978. Littlewood dan Janzi 2006, Saros 2007 dan Bass and Bass 2008 pula mengatakan bahawa pemimpin yang mengamalkan kepimpinan transformasi dapat meningkatkan produktiviti organisasi dengan melahirkan ramai pemimpin berwibawa. Terusnya, kajian yang dilakukan oleh Gemelch 2004 mendapati hanya 4% daripada 2,000 pemimpin pendidikan yang pernah mengikuti program penyediaan pemimpin. Howson 2005 pula menyatakan bahawa dalam kajiannya mengenai pelantikan pemimpin di 10 buah universiti di England dan Wales, mendapati kebanyakan universiti tersebut tidak mempunyai kaedah yang sistematik untuk mengenal pasti pemimpin yang berpotensi atau menyediakan program pembangunan pemimpin. Spendler 2007 pula melalui kajiannya terhadap institusi pendidikan tinggi di United Kingdom menunjukkan sebanyak 70% tidak mempunyai program pembangunan kepimpinan yang sistematik. Nurzaini et al. 2012 mendapati bahawa kajian yang dibuat di Malaysia mendapati IPT baharu tidak mempunyai program pembangunan khusus untuk pemimpin-pemimpin akademik. ED 2013 dan Gentry et al. 2013 menjelaskan bahawa pelantikan kebanyakan pemimpin institusi pendidikan adalah tanpa melalui program pembangunan kepimpinan khusus, dan implikasinya ialah pemimpin yang dilantik mempunyai pengetahuan dan keupayaan yang terhad untuk mengurus institusi dengan berkesan. Boyaziz 2011 dan Gentry et al. 2013, kompetensi pemimpin dilihat sebagai satu pengalaman, kebijaksanaan dan juga keupayaan dalam melaksanakan tugas dengan efektif. Robinson 2006 pula menyatakan bahawa seorang pemimpin perlu mempunyai ilmu pengajaran dan pembelajaran, kerana itulah teras utama sebuah institusi pendidikan. Seterusnya, Sharif et al. 2009 mengenal pasti 9 aspek pengetahuan dan kemahiran yang perlu dimiliki seseorang pemimpin pendidikan, iaitu pentadbiran, penyeliaan dan penilaian pendidikan, keuangan, hubungan luar, interpersonal, penyelidikan dan latihan, pengurusan, pembangunan diri dan profesionalisme. Bush 2008, Robinson 2006 dan Sharif et al. 2009 menyatakan bahawa pemimpin pendidikan perlu mempunyai nilai-nilai pendidikan, pengetahuan, kemahiran dan sifat kepribadian. Manakala Medner et al. 2011 menyatakan bahawa seorang pemimpin perlu mempunyai keinginan untuk memimpin dan juga berupaya memperoleh kemahiran asas yang diperlukan untuk memimpin. Seterusnya, melalui kajian O'Mara dan Renzel 2009 mengenai pemilihan Naib Chancellor di Universiti Australia mendapati 5 kriteria yang dipersetujui perlu ada pada seorang Naib Chancellor, iaitu keupayaan merangka hala tuju strategik, pengetahuan pengurusan strategik, motivasi pribadi, komitmen dan kemahiran komunikasi.
Spendlove 2007 dan Omaira serta Petzl 2009 daripada dapatan kajian mereka mendapati ada menunjukkan bahwa pemimpin ITT perlu mempunyai pengetahuan strategik, kamera intrapersonal yang baik dan juga memberi dorongan. Bush 2008 dan Gentry et al. 2013, kepimpinan adalah satu kemahiran yang boleh dipelajari dan program pembangunan pemimpin penting bagi meningkatkan kompetensi pemimpin berpotensi agar dapat memimpin dengan efektif. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita lihat pula isu-isu dan masalah dalam sistem pendidikan. Mahathir Khalid 2017 dalam ucapannya bahwa menyatakan bahawa sistem pendidikan di Malaysia semakin hari semakin mencabar dan banyak isu yang timbul pada setiap masa. Daripada petikan KPM 2016 yang dipetik pada waktu itu ialah pelaksanaan pelbagai dasar meningkatkan lagi permintaan dari segi pelaksanaan dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Para pendidik khususnya pentadbir semua peringkat sama ada di kementerian atau di peringkat negeri pendokongan dan pelaksanaan dari segi pematuhan dasar perlu dijalankan walaupun ada setengah pihak kurang bersetuju dengan pelaksanaan dasar yang telah diwujudkan dan ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kurang daripada itu pelaksanaan dasar itu, maka pelbagai isu dan masalah telah timbul melalui petikan yang diambil daripada NATP 2015. Antara isu dan masalah dalam sistem pendidikan adalah seperti berikut. Yang pertama, sistem persekolahan pelbagai aliran. Yang kedua, pengajaran pendidikan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris iaitu PPSMI. Yang ketiga, pengisian kurikulum dan co-kurikulum. Keempat, merealisasikan wawasan 2020. Dan yang kelima, isu dalam penilaian. Dan yang keenam, isu profesional, standar pengajaran. Saya maaf sebab tidak dapat menguraikan lebih lanjut tentang ini sebab masa saya hanya 30 minit sahaja. Seterusnya kita melihat kepada gaya kepimpinan dan teori. Menurut Abdul Munir 2009, Ainon 2013 dan Bensman dan Gavin 2010, gaya kepimpinan merujuk kepada tingkah laku, mempengaruhi dan menggerakkan pekerja bawahan dalam melaksanakan tugas bagi memastikan setiap matlamat yang ditetapkan dapat direalisasikan. Levia 2009 dan juga Nur Ashikin Lakman 2015 berpendapat bahawa gaya kepimpinan akan menjadikan pengurusan dan pentadbiran lebih sistematik serta memberikan keselesaan kepada para pekerja bawahan. Dalam kata konsepnya ada 3 teori yang saya ingin terangkan serba ringkas, iaitu teori yang pertama, teori kepimpinan karismatik. George 2010, Faulkner dan Konongo 2011 menyatakan pemimpin karismatik adalah pemimpin yang berupaya memotivasikan pekerjanya dan menjadikan inspirasi untuk bekerja secara produktif. Faulkner dan Konongo 2011 menyatakan pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri berkenaan keupayaan mengendalikan masalah, komited terhadap usaha merealisasikan satu visi dengan jelas, mempunyai perilaku yang luar biasa, menjadi agen perubahan yang produktif serta sensitif akan keperluan kaki tangan bawahan. Seterusnya kita melihat kepada teori kesejahteraan kerja di mana Price Jones 2010 menyatakan kesejahteraan di tempat kerja bagi golongan pendidik boleh dibahagikan kepada 5 aspek yang merangkumi sumbangan pendidik, iklim organisasi, kepercayaan pendidik, penglibatan pendidik dan keyakinan diri pendidik. Selain itu, ia juga meletakkan kesejahteraan kerja sebagai pendorong utama yang akan meningkatkan potensi sebenar individu. Dan teori yang ketiga iaitu teori laluan matlamat. Robert House 1971 menyatakan bahwa teori laluan matlamat kepimpinan dikenali sebagai kepimpinan situasi dan kontingensi yang merujuk kepada kesan gaya seseorang pemimpin ke atas keupayaan bekerja bergantung kepada situasi termasuk ciri-ciri dan pengagihan tugas. Keadaan ini bergantung kepada jenis gaya kepimpinan untuk dipraktikkan mengikut situasi pekerja. Teori ini yang diperkenalkan oleh Robert House 1971 yang bermula dari teori jangkaan motivasi di mana ianya mencadangkan dengan gaya kepimpinan dapat meningkatkan peluang untuk mencapai matlamat organisasi. Seterusnya, Sosek dan Goldschmidt 2000, seorang pemimpin mestilah bijak
dalam menangani masalah ketidakyakinan pekerja dengan menjelaskan apakah matlamat organisasi yang mesti dicapai oleh pekerja tersebut. Taub dan Engelbert 1991 dan Taub 1993. Kesimpulannya, gaya kepimpinan dalam teori laluan matlamat ini adalah bergantung kepada situasi. Teori ini juga mengandaikan pemimpin akan berubah gaya kepimpinannya mengikut situasi dan tempat bagi membantu meningkatkan motivasi dan prestasi pekerja. Seterusnya kita melihat kepada tuntutan dan kepentingan kualiti dalam konsep ini. Menurut Amalia 2016, organisasi amat mementingkan kualiti kepimpinan pemimpin dan pengurus kerana kualiti kepimpinan inilah yang akan menentukan kejayaan ataupun kegagalan sesebuah organisasi. Profesor Madya Burhanuddin Jalal 2016 dalam convention yang dihadirinya, pemimpin yang mempunyai gaya kepimpinan yang efektif dan efisien mampu membawa organisasinya mencapai matlamat yang dikehendaki, dan sebaliknya sebuah organisasi itu akan gagal sekiranya kepimpinan pemimpinnya lemah. Seterusnya, kita melihat pula gaya kepimpinan untuk memotivasikan pekerja. Yang amat berhormat Datuk Seri Abdul Ahmad Badawi 2014 menyatakan bahawa gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi. Robert House 1971 mencadangkan bahawa tingkah laku pemimpin seharusnya dilihat sebagai satu tindakan yang boleh memotivasikan pekerja. Teori laluan matlamat menggariskan 4 gaya kepimpinan yang boleh dimanfaatkan untuk memotivasikan pekerja. Antaranya ialah kepimpinan berorientasikan arahan, kepimpinan berorientasikan sokongan, kepimpinan berorientasikan penyataan, dan kepimpinan berorientasikan pencapaian. Seterusnya kita lihat pula apakah peranan dan tanggungjawab PPD. PPD membantu KPM dan JPN untuk mengurus dan mentadbir hal-hal pengurusan dan pentadbiran di peringkat daerah. Antara peranan dan tanggungjawab PPD adalah seperti yang terdapat di bawah, iaitu mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah, bertanggungjawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah di peringkat daerah, bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah, bertanggungjawab mengenai pertukaran dan pendapatan guru-guru, termasuk urusan pelantikan, penempatan dan penempatan JSTT dan guru ganti, mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat, termasuk juga jawatan pengurusan serta jawatan kanan, bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid sekolah di dalam daerah, bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah, pembangunan fizikal, kemudian sekolah, rumah guru dan asrama di peringkat daerah. Yang ke-8 peranannya ialah memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah, berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah dalam daerah, menyelia institusi pendidikan swasta serta memastikan institusi tersebut menjalankan dasar pelajaran kebangsaan dengan berkesan, membantu mengendalikan urusan tata tertib guru dan staf bukan guru, menyediakan laporan nilai prestasi tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah, mengurus perakuan pergerakan gaji bagi daerah, bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti peringkat daerah sebagai penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM, dan juga menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. Panduan ini panduan tugasnya diambil daripada buku panduan tugas dan peranan PPD KPM 2014. Seterusnya kita melihat pula pada gaya kepimpinan Ketua Pegawai Pendidikan Daerah. Yang terdapat ada 4 ataupun 6 gaya kepimpinan ataupun ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh seorang pemimpin, terutama pegawai pendidikan daerah. Yang pertama ialah kepimpinan situasi, mendapati perubahan, integriti dan profesional, berwibawa, penglibatan dan sokongan semua warga, memanfaatkan maklum balas. Berikut saya akan terangkan serba sedikit setiap satu. Newton dan Davis 1993 menyatakan bahawa gaya kepimpinan merupakan pendekatan dan cara gaya bertindak yang digunakan oleh seorang pemimpin, khususnya seperti KPPD dan juga pemimpin di sekolah, seperti pengatua dan guru besar, untuk mempengaruhi pengikutnya mencapai matlamat organisasi. Muhammad Najib Ghaffar dan Tamiz Arba 2008 menyatakan bahawa pendekatan ini sering dikaitkan dengan cara penggunaan kuasa yang
penggunaan kuasa yang diamalkan oleh seorang pemimpin dalam menetapkan hala tuju organisasi, merancang dan melaksanakan strategi dan memotivasikan warga pejabat dan juga sekolah yang dipimpinnya. Seterusnya kita lihat pula mengapa gaya kepimpinan KPPD itu penting. Stoner dan Mankell 1989, seorang pemimpin dalam sebuah organisasi akan dapat memainkan peranannya dengan lebih berkesan sekiranya dia mengamalkan gaya kepimpinan yang sesuai dengan situasi dan persekitaran yang terdapat dalam organisasinya. Begitulah halnya dengan ketua pegawai pendidikan daerah, di mana gaya kepimpinan yang diamalkan akan mempengaruhi cara dia bertindak dan membina hubungan dengan pengikutnya. Oleh itu, kepimpinan KPPD yang sesuai berupaya menggerakkan warga PPD dan sekolah untuk berkongsi wawasan organisasi, seterusnya berusaha merealisasikan dalam sistem pentadbiran. Bagaimana KPPD menyesuaikan gaya kepimpinan dengan situasi? Model kepimpinan mengikut situasi bermula dengan anggapan bahwa keadaan yang berbeza memerlukan cara pemimpin yang berbeza. Menurut Arce dan Blanchard 1977, dapatan kajian mereka menunjukkan bahwa pemimpin yang berkesan telah mengamalkan gaya kepimpinan situasi mengikut tahap perkembangan pengikut. Selain itu, menurut Blanchard 2001, terdapat 4 gaya kepimpinan yang boleh dipadankan dengan 4 tahap perkembangan subordinat. Berikut adalah aplikasi yang terdapat di PPD yang dapat dirumuskan dalam jadwal ini. Ini adalah gaya kepimpinan berkesan berdasarkan tahap perkembangan subordinat. Ini adalah tahap perkembangan subordinatnya, tahap staf baru. Bila kompetensi masih rendah dan kompetensi masih tinggi, gaya berkesan ialah menggunakan gaya mengarah, di mana kita hanya memberi arahan dengan jelas kerana staf baru belum berpengalaman. Kemudian staf permulaan ada pengalaman dan masuk zon selesa, mempunyai kompetensi mula meningkat, tapi komitmennya mula menurun. Jadi gaya kepemimpinan yang berkesan yang boleh digunakan adalah gaya kepemimpinan membimbing, gaya membimbing. Cetuskan ide agar staf guna pengalaman untuk pilih pendekatan lebih baik. Seterusnya, staf berpengalaman dalam zon selesa, kompetensi semakin tinggi, komitmen semakin menurun dan rendah. Gaya kepemimpinan berkesan yang boleh digunakan adalah gaya menyokong, yaitu beri sokongan kepada staf agar penglibatan dan sumbangan mereka lebih bermakna. Dan akhir sekali, staf berpengalaman yang komited, kompetensi tinggi dan komitmen pun tinggi. Kita hanya beri gaya mengupaya saja, yaitu delegating. Buat delegasi tugas kerana staf mampu melaksanakan tugasan tanpa diarah. Okey, baiklah, seterusnya, bagaimana pula KPPD mengaplikasikan gaya kepimpinan yang berdaya saing dan berupaya mendapati perubahan. Kelangsungan hayat sebuah organisasi sangat bergantung kepada keupayaan mendapati persekitaran yang sentiasa berubah. Tindakan dan pengalaman yang dilalui oleh KPPD merupakan proses pembelajaran untuk memperbaiki diri dan meningkatkan potensi organisasi. Keperluan bagi mendorong semua warga untuk terus belajar dari segi persekitaran dan pengalaman yang mereka lalui agar usaha-usaha pembetulan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan secara berterusan. Perlu ada pada seorang pemimpin seperti KPPD. Seterusnya, KPPD boleh membimbing warganya sama ada di PPD maupun di sekolah bagi melaksanakan tindakan lebih terancang dan strategik serta bersifat inovatif dan kreatif. Noster 1991 melalui model for managing complex change merumuskan bahawa perubahan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi berjaya sekiranya ia menepati 5 faktor utama seperti matlamat yang jelas, kemahiran yang perlu, insentif yang menarik, sumber yang mencukupi dan pelan tindakan yang strategik. Berikut dilihatkan jadual faktor penentu kebersamaan dan implikasi terhadap perubahan. Di mana kita ada 5 faktor penentu kebersamaan perubahan: matlamat, kemahiran, insentif, sumber, pelan tindakan. Sekiranya 5 faktor ini lengkap, maka implikasi itu berjaya. Sekiranya salah satu faktor ini tidak ada, maka implikasinya boleh jadi keroncong, kecewa, perlahan, bimbang ataupun keliru. Ringkasnya, ketua PPD pendidikan daerah di pejabat pendidikan daerah perlu ada matlamat dan mempunyai satu perancangan yang strategik dan sistematik bagi memulihkan perubahan yang dihasratkan berada di lingkungan kawalannya. Seterusnya, bagaimana KPPD mengaplikasi gaya kepimpinan berpaksikan nilai integriti dan profesional. Chambers 20th Century Dictionary dapati bahawa accountability merujuk kepada kewajipan pejabat awam
dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan mengikut undang-undang, prosedur dan arahan yang berkuat kuasa. Accountability penting bagi memastikan tugas-tugas yang dilaksanakan mencapai objektif yang ditetapkan dan tiada pembaziran yang menjejaskan sumber-sumber awam. Institut Integriti Malaysia pada 2014 menyatakan bahawa integriti dikaitkan dengan nilai-nilai murni seperti jujur, amanah, tulus, adil dan saksama, berkecuali dan kebolehpercayaan. Accountability dan integriti adalah antara prinsip yang perlu ada pada setiap KPPD ataupun pemimpin pejabat awam yang lain. Seterusnya, bagaimana KPPD menjadi pemimpin yang berwibawa? Zulfadli Fahmi 2012 menyatakan bahawa kepimpinan yang berwibawa dianggap paling berkesan kerana mampu membuat perubahan dan pembaharuan kepada organisasi dan warganya. Sebagian besar tanggungjawab pemimpin itu adalah untuk membawa perubahan dan pembaharuan positif kepada organisasi serta mampu mendengar, melihat dan merasai denyut hati warganya. KPPD perlu berpengetahuan luas bagi menjalin idea bernas dan berkemahiran dalam memberi nasihat serta bimbingan kepada semua warga PPD. Selain itu, ia juga mempunyai pengetahuan, kemahiran dan keupayaan untuk mempengaruhi seluruh warga di bawah saliaan adalah merupakan prasyarat untuk menjadi pemimpin yang berwibawa. Robert Spitzer 2000 menyatakan bahawa pemimpin KPPD perlu menjadi role model kepada semua warga dalam daerah yang ditadbir dari aspek pengetahuan, kemahiran dan pengamalan nilai-nilai yang positif. Bimbingan langsung terhadap warganya perlu diadakan sekiranya semasa pemantauan dilaksanakan terdapat beberapa perkara-perkara yang memerlukan pemerhatian ataupun bimbingan, teguran dan nasihat secara on-site agar usaha pembetulan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan dari semasa ke semasa. Seterusnya, bagaimana KPPD mengaplikasikan gaya kepimpinan mendorong penglibatan dan sokongan semua warga? KPPD perlu mengambil inisiatif untuk mendapatkan sokongan dan penglibatan warga PPD dan juga semua sekolah dalam menjayakan pelbagai program dan aktiviti. Semua warga PPD dan sekolah perlu diberi ruang dan peluang melibatkan diri bukan sahaja di peringkat operasional seperti pengurusan pentadbiran, PDP, aktiviti kokom, disiplin dan lain-lain aktiviti rutin. Malah mereka juga perlu dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah dan memberi keputusan di peringkat atasan di PPD dan sekolah. Seterusnya, bagaimana KPPD memanfaatkan maklum balas untuk menambahbaikan gaya kepimpinan? Maklum balas dari seluruh warga sama ada di PPD perlu diadakan di sekolah dan di pihak lain di luar di PPD dan juga sekolah tentang gaya kepimpinan PPD di PPD perlu dimanfaatkan agar pendekatannya diamalkan dapat diperbetulkan dan ditambah baik. Antara cadangan yang boleh diambil melalui penggunaan ataupun yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklum balas di PPD ialah dengan menggunakan peti cadangan, media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan lain-lain ataupun cara lain seperti menggunakan email ataupun kaedah bersemuka. Dapatan daripada maklum balas tersebut perlu dianalisis bagi memulihkan tindakan susulan berupaya suatu pembetulan dan penambahbaikan terhadap gaya kepimpinan sedia ada yang dapat dilaksanakan. Seterusnya, apakah yang masih belum diketahui dan yang memerlukan kajian? Jadi bila kita melihat banyak lagi yang belum diketahui di ketua pendidikan daerah yang baru ini, di mana yang dilatih menjalankan tugas di PPD. Sebagai contoh di PPD, setiap tahun penerapan kecemerlangan pejabat pendidikan daerah iaitu PKPPD tentang tahap pencapaian PPD dari segi 7 aspek yang melibatkan 7 sektor di pejabat pendidikan daerah perlu dan wajib diketahui oleh KPPD. Sekiranya KPPD tidak mahir dan tidak ada pengetahuan berkaitan dengan sistem pendidikan dan pentadbiran pendidikan, maka sebuah PPD tidak akan dapat mencapai penerapan yang cemerlang. Oleh itu, kajian yang berkaitan dengan pengaruh gaya kepimpinan ketua pegawai pendidikan daerah di pejabat pendidikan daerah perlu dibuat kajian pada masa hadapan, kerana setakat hari ini masih belum ada lagi kajian yang dibuat berkaitan dengan pengaruh gaya kepimpinan PPD baharu di Malaysia. Seterusnya, yang terakhir ialah kesimpulan. Gaya kepimpinan merupakan pendekatan dan cara gaya bertindak yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya mencapai matlamat organisasi. Neil Stone, 1993.
Pemimpin yang berkesan harus mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kepintaran, kejujuran, dan integriti. Dorongan kepimpinan, keyakinan diri, semangat pengetahuan, dan dalam bidang creativity dan flexibility, pemimpin berkesan mempunyai gelagat yang unggul. Namun begitu, ia harus selaras dengan falsafah pendidikan negara yang menjadi bingkai sempadan pendidikan negara walau bagaimana sibuk pun dengan tugas-tugas harian. Pemimpin harus bijak memainkan peranan dalam berbagai aspek dan para pendidik sedar akan cabaran seorang pemimpin, terutama ketua pegawai pendidikan daerah ataupun kepimpinan peringkat atasan memang cukup mencabar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hanya itu yang dapat saya bentangkan pada kali ini. Dan sebelum saya mengundur diri, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Abdul Aziz kerana sepanjang kata konsep ini banyak memberi tunjuk ajar kepada saya dan juga kepada rekan-rekan, banyak membantu. Terima kasih sekali lagi. Saya berharap kata konsep ini dapat memenuhi cita rasa dan inilah yang mampu saya beri dalam masa lebih kurang 30 menit ini. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang cacala itu datangnya daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.